Jadi pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan bincangkan dah kita ni ada awal Muharram kan, kita ada yang Tasu'a, yang Asyura kan, dan berkebetulan pula kita ni adalah nak sambut hari kemerdekaan ya. Jadi kita nak fahamlah apa itu arti merdeka ya. Kalau ditanya kepada kita, adakah kita ni sudah merdeka kan? Negara Malaysia ni sudah merdeka? Jawapannya sudah merdeka lah kan ya. Jadi kat mana lagi kita nak bincangkan lagi ya, kan? Jadi kita melihat kepada beberapa ayat daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah kan ya. Contohnya dalam suratul Fath Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ba'a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah wa yansurakallahu nasran aziza kan. Okey. Jadi Allah SWT menyatakan inna fatahna laka ya? Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah memberikan kepada engkau kemenangan. Fatahna daripada perkataan fataha, pembukaan ataupun di situ diisbatkan ataupun dimaksudkan adalah pembukaan kota Mekah kan. Fatahna laka fatham mubina, iaitu satu kemenangan yang nyata kan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kan, untuk diampunkan dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Nak ampun dosa apa lagi kan? Nabi SAW tak berdosa kan. Yang telah lalu ataupun yang akan datang kan. Dan Allah SWT nak nyatakan di sini maksud kemerdekaan ya, di sini adalah seseorang itu hidup selama ini adalah dikongkong dengan hawa nafsu. Kalau kita nak isbatkan ataupun nak sabitkan dengan apa yang berlaku dekat negara kita, kenapa orang menjajah? Sebab hawa nafsu juga kan. Kerana itu mereka rakus kan. Dan hawa nafsu apa dia? Hawa nafsu ini lawannya adalah keimanan. Jadi orang-orang kafir datang ke tempat kita ni kerana apa? Kerana nak menyebarkan agama mereka dan nak menghapuskan agama Islam. Dah mana pula buktinya kan? Buktinya kita boleh baca. Dekat mana-mana kedatangan Islam, maka orang-orang yang bukan Islam akan menyerang. Contohnya dekat China, dekat Canton ya. Pedagang-pedagang Arab telah pun menyebarkan Islam dekat negara China tersebut kan, pada abad ke-11 lagi. Ya, tetapi disebabkan Islam mereka memberontak dan menyerang China dan sebab itu kalau kita baca sejarah kedatangan Islam dekat Malaysia, kat tanah Melayu di antaranya dekat Kedah kan, maka orang-orang Arab Canton dan orang-orang Arab yang lain tu dia lari sampai kat Kedah. Begitu juga dekat India dan begitu juga dekat Melaka. Portugis datang buat apa? Kerana hawa nafsu tadi kan hendak menguasai dunia. Dan hawa nafsu tadi, kalau Islam begitu ustaz, dia kata tak, orang Islam menyebarkan Islam itu bukankah hawa nafsu? Sebab itu penguasaan Islam dengan bukan Islam lain. Orang Islam dia pergi menjajah kan ke tempat-tempat itu untuk nak menyatakan kebenaran Islam. Tetapi orang-orang yang kafir ini dia pergi ke satu tempat, kenapa? Dia nak menguasai hasil mahsul dekat sebuah negara dan hendak memperluaskan apa dia kekuasaan mereka dan hendak menghapuskan Islam. Sebab itu kita tengok sejarah ini Allah SWT dah rakamkan semuanya di dalam Al-Quran. Cuma tinggal lagi kita sebagai seorang Islam ni bagaimana nak ambil pengajaran. Itu yang disebut, saya tengok tadi ada ibrah tu kan. Jadi ibrah ni nak kena mengkaji. Kita nak kena mengaji. Dia tak boleh baca saja. Nak kata orang baca Quran 30 juzuk orang boleh baca, tetapi dalam 30 juzuk itu ibrah apa yang diambil daripada pembacaan. Dan jangan duka cita pula kan, baca tidak memahami, tak apa kan. Ibrahnya apa dia? Pengajarannya Al-Quran kena baca. Okeylah.
Daripada tahu dah Quran tu ada 30 juzuk tapi tak baca, maknanya tak ambil apa-apa ibrah, pengajaran pun. Jadi kita berbalik kepada yang sini. Sebab itu bila kita tengok sejarah kita, ini kita nak matchkan, kalau boleh saya nak matchkan dengan hijrah tu. Kan okey. Jadi bila Portugis masuk, lepas itu siapa lagi masuk? Belanda pun masuk, British pun masuk, Jepun pun masuk kan. Akhir sekali British ni datang buat apa? Di antara yang dia lakukan, dia kata nak ambil rempah. Dah sekarang tak datang pun ambil rempah. Ada Abi ada, Mak Siti ada tak? Tak nak yang tu. Babas ada, Ibrahim pun ada. Datang-datang tak pasal-pasal, tutup semua pengajian pondok, tubuhkan sekolah lain. Maka orang Islam pada masa tersebut, daripada duk mengaji kitab pondok, Tok Guru pondok dulu siapa dia? Kita kenal Mak Kilau kan, kita kenal Tok Gajah, kita kenal semua guru-guru dahulu kan. Maka guru-guru ini dibunuh. Dan adakah dia tinggal sejarah? Tak, dia akan berulang sampai sekarang. Hari ini orang hendak menyebarkan Islam menggunakan Al-Quran dan hadis. Dia buat politik pula kan, macam mana? Kenapa menggunakan Al-Quran di dalam politik? Habis itu nak guna apa? Nak guna kitab Injil? Nak guna pula? Ini adalah pemikiran-pemikiran yang masih dijajah. Ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil ghuzwatul fikri. Negara kita dah memang merdeka, tinggal lagi setiap individu. Kalau kita tengok, bertolak kepada nak melepaskan diri daripada nafsu syahwat. Dekat sini ada surau. Ke masjid saya. Surau dah, okey. Masih ada lagi orang yang melayan nafsu. Kenapa? Tidak dapat nak melepaskan diri mereka daripada lazzatul dunia. Mereka melayan tidur mereka, mereka melayan penilaian mereka. Lebih baik solat kat rumah. Tak payah nak pakai topeng, tak payah nak pakai apa kan. Sedangkan di dalam Islam, tanda perjuangan, tanda jihad itu adalah mereka itu berjuang untuk bersama-sama nak membina ummah. Di antara yang menjadi simbolnya adalah solat berjamaah. Tetapi manusia tidak boleh berjuang. Maka adakah silap mereka? Kita tak nak letak kesilapan itu, tetapi kita nak tengok balik bahawa apakah usaha kita nak ajak mereka ke masjid untuk berjamaah. Takkanlah kita kata mati ni fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Habis tu kalau kita kata nak khususkan pada peperangan, maknanya orang Malaysia tidak ada peluang lah fi sabilillah. Apa? Sebab kita tak perang. Maka kita mengajar mereka memerangi nafsu kan. Memerangi nafsu mereka, iaitu menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita tengok bagaimanakah British itu bertindak. British ini bertindak kat mana? Seluruh dunia. Dan ini British dunianya. British ni pandai. Dia buat mastermind. Dia buat planning, tetapi yang nampaknya orang lain. Perjanjian yang dekat tahun 1948. Israel itu dapat masuk ke Palestin. Siapa? British juga. Kita tengok dekat Malaysia, dia tubuhkan sekolah-sekolah. Hari ini manusia ini dengan nafsunya tak salah bekerja, tetapi niat itu, adakah niat kita ini seolah-olah macam orang kafir niat kita bekerja kerana apa? Nak dapat gaji besar, nak dapat pangkat. Itu yang kita kena hijrah, itu yang kita kena merdeka. Kenapa? Sebab salah satunya tidak memahami tujuan kita dijadikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, tunduk kepada perintah.
Sebab itu ayat ini kita perlu baca dah, hurai dah, perlu praktikkan. Dah kita sebagai seorang engineer, kenapa? Lillahi ta'ala. Kita nak masukkan unsur lillahi ta'ala, itulah sukar. Maka itulah yang memerlukan kemerdekaan. Sebab itu bila kita ni tujuan ke dunia, ke arah keduniaan, segala kerja kita tu kadang-kadang gaji dah 30,000 dah, nak bagi sedekah je, kloret orang panggil dah, orang Kelantan panggil kloret. Banyak dah Allah SWT bagi. Dah buat apa aku bagi ni kan hasil usaha aku. Dia faham dah hasil usaha aku tu. Yang dia wujud di atas muka bumi ni siapa yang jadikan? Sebab asal usul mereka itu pun mereka tak berjaya nak memberitahu. Kan, siapakah kamu? Kamu adalah hamba. Dan bagaimana kejadian kamu? Allah SWT jadikan. Daripada apa? Daripada setitis mani. Kemudian jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang, kan? Disebutkan dalam satu surah tu kan, dan surah ni juga, kan? Thumma kasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Allah SWT menyatakan, sebab itu conquer dia ni apa ni? Tentang syahwat ni, maka orang tu pun bekerja. Dia bekerja, dia melihat pada diri dia, okey, kita kata kita merdeka, tapi satu lagi tugas. Kita nak tengok di dalam ayat inna fatahna laka fatahan mubina. Bila berlaku pembukaan kota Mekah? Bila berlaku pembukaan kota Mekah? Pada tahun 8 Hijrah. Setelah Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah, berhijrah dan membina. Itu proses yang kita kena tengok sendiri. Adakah sekarang ini kita membina Islam untuk ummah, ataupun kita binakan Islam itu di dalam diri kita sahaja, tanpa kita spreadkan, tanpa kita sebarkan kepada orang lain. Nabi SAW kalau dia nak masuk syurga, dia tak perlu pun cara ke rumah dia, dia memang dah masuk syurga dah. Tetapi kenapa siangnya, paginya keluar dah, malamnya juga dah merancang berbagai-bagai planning bagaimana untuk nak sebarkan Islam, termasuklah kena merancang peperangan. Kena merancang dari sudut ekonomi. Nabi SAW bincang semua. Sebab itu dalam perkara ini kita kena merdekakan diri kita daripada serangan pemikiran. Sebab itu kat mana serangan pemikiran ini nampak? Simple je. Kalau kita sekolah dulu, besok besar kamu nak jadi apa? Itu ditanamkan di dalam pendidikan British. Kita kat pondok ada tak? Dekat pondok dia tanya berapa kitab ni aku wajib habiskan, kitab ni aku wajib habiskan. Duduk apa tahun? 7 tahun, 10 tahun kat pondok. Tiba dekat sistem British, besar nak jadi apa? Tak tahulah. Zaman tuan-tuan mungkin tak, zaman saya kena isi borang. Kita tanpa menyedari bahawa dia duduk mengajar kita adalah nak jadi Tok Nujum. Sedangkan orang Islam tak perlu kisah pun masa depan dia. Yang pertama sekali bukan tak perlu kisah langsung. Yang pertama sekali mesti dia ajar bagaimanakah kamu nak mencari redha Allah. Kenapa kita nak bincang pasal rezeki kita? Sebab kita bukannya Tuhan. Yang kita perlu bincangkan adalah bagaimana kita nak dapat redha Allah. Bila Allah redha, ambillah apa yang ada di atas muka bumi ini. Maka kita pun ada setengah orang lah kan, besar besok kamu kena jadi engineer, kamu kena jadi accountant. Kita pun baru keluar rumah, tengok-tengok tukang sapu sampah. Tengok, kalau kamu tak belajar bersungguh, kamu jadi macam tu. Tak pasal-pasal duk hina orang. Maka sistem pendidikan terhadap diri ini fail. Kenapa? Tujuan kita dijadikan untuk menghina orang ke? Bukan seorang. Dia tunjuk ke anak-anak pula. Tengok tu tak belajar tu. Pergi kat petrol pump kan, tu tengok tu kerja.
Tak, satu hari tu tak, saya dia ingat, siapa tanya tak tahu tak, dekat Petropam Nilai tu tak, yang duduk pam minyak tu, apa dia? Nah, seorang lulusan sarjana daripada Pakistan ke mana, datang kerja Petropam. Dia belajar tak? Belajar sampai peringkat master. Anak kita baru ambil SPM, kita tunjuk hina dah orang. Maknanya pekerjaan apa tu, pendidikan itu tidak menjamin pun pekerjaan yang bagus. Nak kita tengok orang ni tak ambil SPM pun. Nak, tapi tengok pekerjaan dia berjaya tak? Dari sudut bisnes berjaya, dari sudut hubungan dengan Allah SWT berjaya, hubungan dengan sesama manusia berjaya. Dan seorang itu nak compare, dia dapat pangkat, nak, dia dapat Tan Sri, dia dapat Datuk, dia dapat apa kan? Hubungan silaturahim dengan manusia pun fail. Nak, ini tak setara dengan aku ni. Adakah kita berjaya? Sebabnya mungkin bila seorang tu mati besok, yang tak setara dengan aku itulah yang tolong song, yang tolong galikan kubur. Maka kita berada di dalam penjajahan minda. Kita ingatkan dunia ini kita punya, rupanya Allah SWT bagi pinjaman. Nah, bila kita anggap kita punya, kadang-kadang kita mengambil sifat Tuhan. Benda ni aku buat sebab akulah, sebab aku hebatlah. Benda ni aku dapat sebab aku hebatlah. Masya Allah. Maka negara merdeka, pemikiran tidak merdeka. Itu yang berlaku pada hari ini. Sebab itu kadang-kadang seorang itu sombong, hidupnya penuh dengan kesombongan. Aku siapa? Kamu siapa? Besok Allah tak tanya. Allah tanya siapa? Man rabbuka? Man nabiyyuka? Kan? Wa ma qiblatuka? Tak. Jadi Allah SWT, sebab itu sekarang ini kita pun tengok sistem pendidikan kita pada hari ini nak kejar belakang. Nah, ni bukan saya nak condemn pasal sekolah, sebab saya pun cikgu juga. Pernah saya mengajar satu hari tu, balik daripada Al-Azhar, pergi mengajar dekat Johor Bahru. Tengok-tengok mengajar kat Batu Pahat, bukan Johor Bahru, Batu Pahat. Okey. Kena mengajar budak tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Bagi masa 30 minit untuk mengajar apa? Mengajar bab haji. Saya kata sebab tu budak kita tak faham. Sepatutnya kita nak pergi mengajar, dah ada bab haji, bab umrah masa tingkatan 4, 5. Tak payah dah pergi kat tampung haji. Bagi masa 35 minit nak mengajar belaka. Macam motor. Dalam bagi masa seminit nak sumbat belaka. Akhir sekali jadi apa? Tak ada jadi apa, tumpah. Sebab tu kita pergi dekat sistem pondok bagus. Dia kena hormat tok guru dia hak duduk mengajar kita depan sir. Kena hormat pengarang kitab. Sebab tu sistem pondok kok mana-mana pun dia akan terjemah muallif dia panggil. Dia bagi tahu siapa. Kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli, dia akan perkenalkan siapa Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kena kenal dulu guru. Benda itu pun nak ambil kira. Benda itulah yang menyebabkan ada sebahagian orang semakin tinggi, semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dia nak jadi Firaun pula dah. Tengok, aku nak pergi semayang berjamaah pun, aku senang lena. Hak pergi semayang tu ada satu je kereta, aku sampai 10 biji kereta. Sebab tu dia tak faham. Kita ada istidraj, kita ada karamah. Jadi inilah yang menyebabkan pada hari ini pemikiran manusia itu dikongkong. Hidup ni kenapa? Materialistik. Dah salah kau ustaz kita cakap kita? Tak salah. Para sahabat dahulu kita tengok Khulafa' Ar-Rasyidin 3 orang tu kaya belaka. Daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali je yang tak kaya.
tapi dia hebat dari sudut kata-kata dia, dia hebat dari sudut peperangan dia, perancangan dia. Dan kita tengok Sayyidina Abu Bakar, kita tengok juga Siti Khadijah. Siti Khadijah ni ingat business woman biasa ke? Nah, dia pernah niagakan 1000 ekor unta, dia hantar ke Syam. Nah, kita ingat Sayyidatina Khadijah ni business woman biasa-biasa ke? Orang pula duk kata dalam Islam ni orang puan tak boleh bisnes. Tengok, sebab tu kat Kelantan nama dia Pasar Siti Khadijah. Nak pergi situ, orang lelaki ke puan? Orang puan apa masalahnya? Islam tak larang pun, asalkan jaga aurat, jaga batas-batas. Timbul pula pemikiran Islam itu jumud apa dan sebagainya. Nak satu masa dekat Kelantan, nak bayar kat cashier tu, orang lelaki barisan ni, orang puan barisan ni. Oh, marah korang. Bapa? Sebabnya pemikiran British itu masih lagi berleluasa. Nah, betul. Begitu juga di dalam setengah-setengah jabatan kerajaan. Nak datang ke KL, orang tu daripada mana? Orang tu daripada Johor Bahru, orang tu daripada Kelantan. Datang terlewat sikit jam, datang pukul 4:30. Cik datang besok. Nilai-nilai kemanusiaan tu diletak kat mana? Nah, dan kita pun bangga dengan jawatan-jawatan kita. Maka inilah yang berlaku. Kita duk bincang pasal kemerdekaan. Nah, Allah SWT kata kemerdekaan itu menyebabkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, maka di situ kemerdekaan itu ada keampunan. Nah, ada keampunan. Hari ni kita tengok bab hudud, bab qisas. Nah, bukannya undang-undang yang kita ada ni sempurna. Kau sempurna? Tak sempurna, sebab berlaku perubahan, berlaku itu, ini dan sebagainya. Tetapi ramai juga yang menolak hudud. Bahkan ada yang mengatakan kita tak sesuai buat hudud, sedangkan benda itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas adalah seorang itu tak, dia seorang doktor ke, seorang profesor ke, duk menghuraikan bahawa ketidaksesuaian hudud dilaksanakan pada masa sekarang. Nak jadi Tuhan pula kamu baru dapat profesor. Dia nak lawan seorang yang tidak dapat title. Seorang pun tak boleh dapat title. Siapa? Rasulullah. Kita mengaji ambil 10 PhD pun ada tak dianugerahkan Rasulullah? Dia nak lawan lagi, dia baru dapat profesor. Nah, baru dapat doktor. Nak katakan hudud itu tidak sesuai. Inilah penjajahan minda. Tak boleh nak katakan. Dah kalau hudud itu tidak sesuai, Al-Quran itu tidak sesuai, tolong kata dekat Allah, matahari ini tak sesuai, boleh tak tukar? Nah, bumi ini tidak sesuai, ya Allah, tukar bumi lain, boleh tak? Nah, sebab tu dalam satu hadis Nabi menyebut dah, kamu nak buat apa semua sekali, kamu buatlah. Nabi saya salah ke? Ni saya silap satu kata-kata tak? Ke Syekh Abdul Qadir Jalani tak? Kamu nak buat apa? Buatlah apa saja. If'al ma syi'ta. Nah, buatlah apa saja. Tetapi dengan syarat kamu cari bumi lain, kamu cari matahari lain. Boleh tak? Nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun apa dia ni? Kita digambarkan sesungguhnya hudud tidak sesuai. Kenapa? Apa pula nak potong-potong tangan? Dah nak potong apa? Kan? Allah SWT pun menyatakan walakum fil qisasi hayatun. Di dalam kisah itu ada kehidupan. Orang tak mengaji dah kisah, kena bunuh balas. Dah hidup apanya? Memang dia seorang kena bunuh, tetapi menyelamatkan ummah. Ini seronok-seronok je duk berbunuh-bunuhan tak? Sekarang ni kalau tak dengar cerita, ni zaman Covid kurang sikit orang bunuh. Bahkan bukan bunuh orang, bunuh diri pun ada.
Tak puas hati dengan qada dan qadar Allah. Tak, salah seorangnya ada seorang pilot tu tak. Dah kenapanya kalau hilang kerja, dia hilang ke oksigen, dia hilang ke matahari, dia hilang ke bumi, dia hilang ke Allah, dia hilang ke Rasulullah. Itu penjajahan minda. Maka dalam perkara ini, sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka disitulah niat itu adalah vision. Kenapa kita hidup? Setiap amalan kamu adalah berdasarkan kepada niat. Siapa yang berhijrah? Berhijrahlah kan, daripada kita ini dulu negara dijajah kepada tidak dijajah. Okey, baik. Sekarang ini masalahnya mereka tak apa, kamu nak ambil negara, ambil lah. Kamu nak ambil masjid, ambil lah. Tapi kamu jangan bincang bagaimana untuk membuka minda umat Islam. Kamu nak sembahyang 1000 rakaat, kamu sembahyang lah. Yang penting aku tak nak bagi faham kenapa kamu datang ke masjid, kenapa kamu datang sembahyang, kenapa kamu kena duduk majlis ilmu. Aku tak nak bagi faham. Kamu nak buat masjid tersergang indah, buat lah. Sebab itu saya nak kata pun takut saya jadi jahat pula. Kadang-kadang setengah ni nak masjid kita nak buat ni tak boleh dah buat masjid, tetapi nak buat bangunan yang cantik-cantik sehingga tak mampu. Kubah saja 500,000. Akhir sekali lambatnya nak bina masjid, apa tak buat lagi solat berjamaah. Tapi kalau saya kata gitu jahatlah, ustaz ni bengong ke apa. Kerana nak kejar aksesoris, maka ditinggalkan amalan yang sepatutnya. Nabi SAW pembukaan Masjid Madinah apa dia? Dengan batang tamar je kan, di akhir zaman ini. Sebab itu bangunan-bangunan tersergam indah, tetapi dia punya roh itu kurang. Bapa? Sebab orang kata aku tak nak pergilah masjid ni, bapa? Tak comel macam masjid bersiap. Besok buat pula masjid plastik. Orang tak kira. Dah kat masjid besi, bila orang pergi ramai? Bila ada majlis. Dah sekarang ni kita pergi masjid lillahi ta'ala ke li majlis. Gitu juga kadang-kadang kita tengok orang-orang yang sebahagiannya yang ada pangkat, bila ni pergi masjid dia duduk depan sekali, sah depan. Bila apa? Perdana Menteri datang, dah pergi masjid buat mana? Itulah yang kita kena merdekakan. Kita hidup ni adalah hamba Allah. Nak bincang pasal kemerdekaan negara, okey dah, kita boleh buat apa saja dekat negara kita, tetapi masih lagi terbatas kepada satu perkara yang dipanggil New World Order, arahan dunia baru. Kita nak bincang pasal bab undang-undang, kena terikat dengan undang-undang lain. Kita nak buat sistem pendidikan, kena terikat. Orang ngaji pondok dah boleh nak sambung senang-senang kat luar negara, kena ikut Cambridge system, kena ikut semua sistem dia. Maknanya apa dia? Kita masih dikongkong. Arahan dunia baru. Macam saya mengajar kat Miak kapal terbang, sedangkan kita ada dah DCA apa dah, tapi DCA nak buat pun kena juga mengikut apa yang dunia nak. Ngaji airworthiness, tak airworthiness lah, JAS 66 lah. Dah apa-apa ikut kita kapal terbang kita. Kalau Proton nak buat kapal terbang boleh? Tak boleh. Apa? Syarat dia kena
US Steel, British Steel, kena ambil besi dengan dia je. Dah merdeka dah kita. Nah, dalam dunia lakonan nak bagi pengajaran, bukan Islam larang pun, buatlah drama apa pun, tetapi jangan luar batasan syarak. Sebab tu dalam drama ada berpelukan yang bukan mahram pergi bersalam, tak duduk dekat-dekat berepek-berepek tau. Apatah lagi movie. Apa? Sebab industri perfilman kita nak jual peringkat international. International pula terikat dengan New World Order. Orang-orang pakai kopiah, orang pakai serban, ini adalah aktivis pula dah. Nah, sebab tu timbulnya istilah Islamofobia. Takut pada Islam. Dah kita pakai kopiah, kita pergi curi ke? Dah tu ustaz hak curi tu pakai kopiah, dia curi dulu baru pakai kopiah. Bila kena hukum dah. Nah, pembunuh dah jatuh hukuman nak mati baru jumpa kopiah. Nah, sehingga kan dekat pejabat kita dahulu dilarang memakai kopiah putih. Ada juga dari sudut code of attire dulu. Pergi jabat dah boleh pakai kopiah putih. Apa? Pernah saya kata, apa? Kenapa dia makan orang ke apa? Takut sangat kopiah putih. Saya letak tangan kamu, letak kopiah. Apa? Dia makanmu. Dia turunkan pangkat kamu ke? Takut sangat. Dah kopiah ni apa dia? Lambang syiar Islam. Sebab tu seorang ulama kata, siapa yang biasakan diri dia semayang tak pakai kopiah, hilanglah sifat baraknya. Semayang sah tak? Semayang sah. Dah sifat barak ni apa? Di antara sifat barak adalah malu pada Allah. Pakai serban. Nabi SAW tak kata tak berapa? 70,000 malaikat mendoakan dia. Kenapa? Sifat malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi orang ni dikatakan aktivis. Sebab itu kita dalam perkara ini tak, saya pun nak campur dua benda ni, nak kita cuba merdekakan. Dan sekarang ini kadang-kadang ibu bapa ni, betul lah sekarang ni anak-anak bawah 15 tahun tak boleh datang lagi ya? Boleh dah? Tak boleh lagi kan? Tak apalah. Tak. Kalau kita ini nak datang ke masjid, tengok-tengok tak jaga sembahyang anak-anak kat rumah, nah, maka dekat akhirat nanti dia ada satu kelompok yang dipanggil ahlus solah, ahli solat. Kita ingat kita ahli solat dah, tengok-tengok tak cara bak semayang anak-anak bak semayang ni tak, tengok anak semayang tak betul, bahasalah dia budak. Dah salah ke kita menunjukkan benda yang betul? Tak salah kita tunjuk cara yang betul. Yang salahnya ketika menunjuk cara, kita itu kasar. Tak? Anak tak kena rokok, bengong mu lembu ke benda? Tak. Kalau dia tak betul, kena mengajar dengan baik. Sebab itu, Rasulullah dalam Al-Quran sebut apa dia? Dia suruh mengajar anak, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu suruh ahli-ahli kamu. Dia tak sebut. Dia tak sebut pun daripada umur berapa ke umur berapa. Anak dalam perut tu kena ajar dah dia solat. Pergi duduk dekat sebelah isteri tu tak, solat sunat lah. Allahu Akbar. Dia dengar tak ustaz? Apa tak dengar? Dia tak dengar pun, di sekeliling orang solat ini dia macam radar tau, ada barakah dia. Kita nak barakah tu lah. Dah sekarang ni kita faham tak? Kita datang ke masjid ni apa? Kan aku nak solat subuh 2 rakaat tak? Tak, jawapan dia apa aku datang nak dapat redha Allah. Bila nak dapat redha Allah tu lah Imam At-Tirmizi menyatakan hati seseorang tu bila solat kena ada 7 keadaan. Tak, yang pertama tazallulan, yang kedua apa dia? Tasliman, yang ketiga tabazulan kan? Yang keempat takhadduan, yang kelima takhasyu'an. Yang keenam apa dia? Taraghuban, yang ketujuh tamalluk.
Bila kita melalui proses-proses tu, barulah kita datang sini. Berapa aku nak dapat redha Allah? Dan nak dapat redha Allah macam mana? Kena yang pertama, tahu syarat sah solat. Nak dapat redha Allah, pakaian kena bersih. Berapa kotornya? Malu pada Allah. Berapa malu? Sebab malu di antara sifat warak. Nak? Malu sebab malu aku nak pakai kod dan datang. Ada pakaian khas. Malu baju bau busuk. Malu apa? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malu nak baca apa dia? Fatihah tu ikut dan. Tak nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Pergi ngaji bapa? Malu. Tak? Orang nak menghadap yang di Pertuan Agong, pergi mengaji dulu, ada istiadat. Nak masuk pintu tu langkah kanan ke langkah kiri. Kalau ada selendang tu, nak pakai kod ni ke pakai kod ni? Pergi mengaji pula dah. Nak menghadap Allah SWT, tak mengaji. Bila orang suruh mengaji tak? Kalau dia umur 60 tahun tak? Ataupun 50 tahun, 40 tahun tak pandang ngaji ustaz. Sejak umur 7 tahun tak pandang ngaji. Hak ni memang tidak berjihad untuk mengaji. Dah tahu dah tak pandang. Pergilah mengaji. Nak? Saya tak pandai nak mengaji. Dah bapanya. Adakah Al-Quran itu bila nak mengaji dia pilih-pilih orang? Mu tak boleh ngaji, mu kena jadi bodoh siapa ketua. Ada? Tak ada. Yang menyebabkan tidak pandai bukannya sistem, tetapi diri sendiri. Dah ustaz, Tok Imam, dia lahir-lahir tu pandai. Dia mengaji sampai tak tidur malam. Tak? Jadi jawapan setengah orang tak pandai mengaji. Dah merdeka tak lagi dia? Tak kenal Allah. Dah nak dapat keampunan daripada Allah SWT macam mana? Maka kita kena hijrah. Maka Nabi SAW kata kamu hijrah. Tak? Dah kamu ini dah banyak dosa dan sebagainya, kamu kena hijrah. Tak? Daripada tak belajar pergi belajar. Daripada datang dulu solat kerana apa? Kerana seronok lah kan dekat surau ni, aircon dia besar-besar kan. Cuba kita cari satu titik sebagaimana para anbiya, para syuhada, para soleh dulu solat. Kenapa? Nak dapat redha Allah. Nah, bila dapat redha Allah, semua perkara ke atas muka bumi ini, hak kecil-kecil tak main. Kita main hak besar belaka. Nabi SAW dihidangkan kepadanya tak? Wanita. Nabi ambil tak? Supaya tinggalkan Islam. Orang musyriki masa tu offer kat Nabi, mudahlah berdakwah. Mu nak hak tina, hak puan paling cantik, ambil aku cari. Nak pangkat paling besar, apa kami bagi. Nah, kamu nak jadi orang terkaya di atas muka bumi ni, kami bagi. Bila dah tahu redha Allah Subhanahu Wa Taala, benda hak tu semua jadi kecil. Nabi kata apa? Aku tak nak. Terus Nabi mengatakan apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai habis ayat. Kamu dedahkan 3 perkara yang besar ini, tetapi aku nak dedahkan kepada ummah ini Allah dan Rasul. Perkara ayat Qul ya ayyuhal kafirun hari ini terkesan tak sampai hari ini? Terkesan tak? Dah kena mesyuarat daripada 11 pagi sampai pukul 4 petang. Solat Zuhur dah tahu mana lagi. Nah. Ataupun pergi bermusafir. Sepatutnya kita ada peluang, ada ruang untuk solat jamak takdim. Biar akhir sekali jamak takdim tak sempat. Jamak takhir pun tak sempat, akhir sekali jamak tak payah sembahyang. Dah hebat tak? British. Dia datang cuba tandangkan. British tak hebat. Orang kafir jangan tuan-tuan sekali-kali kata hebat. Dan apa dia boleh menguasai? Jawapan dia satu je. Bila orang Islam meninggalkan Islam. Kalau orang Islam itu tidak meninggalkan Islam, agak-agak orang kafir berani tak kata hebat.
Tak berani. Maka dari sudut ilmu mantiknya, bila ada sesuatu yang lemah, maka akan timbul sesuatu yang hebat. Kesimpulannya apa dia? Sesuatu yang hebat itu akan menghilangkan kehebatan yang lemah. Sudah. Dah orang Islam lemah bendanya. Semua ada. Al-Quran 30 juzuk. Masya Allah. Kitab mana boleh lawan ini? Samad Said hebat sangat dia punya sajak. Berubah sajak dia. Kita nak kata apa? Stephen Conway, Seven Habits tadi, hodok mengaji lah rakyat Malaysia dulu tak? Kebetulan masa tu juga saya buat training, saya tak guna pun Stephen Conway. Seven Habits apa dia ambil daripada orang kafir je. Boleh dikatakan tak? Banyak persentage dia sangat tinggi. Pejabat ambil ni Seven Habits. Ngajilah buat Seven Habits ni. Pergi ke masjid tak bayar apa-apa. Ngaji Seven Conway ni kena bayar 1,000 seorang. Masa bodoh tak? Dekat masjid kalau kita hantar staf-staf kita ke masjid, tak jadi masalah. Tu tak nak juga. Jadi pemikiran. Jadi kita nak buat benda ustaz. Tu masalah ni. Nak buat apa? Kalau dalam peperangan Badar dahulu Nabi buat benda ambil cara Nabi. Yang pertama, Nabi SAW bagi tahu kepada tawanan, syaratnya kalau kamu nak merdeka, kamu ajar anak-anak orang Arab ni bahasa Arab. British pula ajar, kalau kamu nak hebat, kamu kena belajar bahasa Inggeris. Kamu kena ambil TOEFL lah, A-level lah. Maka sekarang kita nampak hebat. Rupa-rupanya bahasa ni memainkan peranan yang penting. Dah tak faham bahasa Arab, nak faham Quran lagu mana? Lepas tu kita anggap bahasa Arab ni bahasa tercorok. Sedangkan orang Islam kena anggap bahasa Arab itulah bahasa ibundanya. Bahasa Melayu tu letak yang kedua. Orang kata gitu bengong pula ustaz ni. Bengong. Kita ni bahasa Arab Melayu tak? Saya kena bengong banyak kali dah. Bahkan bila saya kata, orang kata siapakah Ustaz Tengku? Adakah dia seorang Wahabi ataupun Syiah? Pula dah. Ceritanya gini, saya guna contoh air. Saya kata perangai orang Islam ni sebahagiannya, bukan semua saya kata. Dia bangun pagi, dia duk bincang pasal tak kena orang. Orang ni tak kena rumah dia, tingkap orang tak buat dah lagu ni, tangga orang tak buat lagu ni, pagar zaman klasik. Tengok-tengok rumah dia, dinding pun tak ada lagi. Kisnya apa? Kisnya saya kata, kita duk bincang kenapa kesesatan Syiah. Dah tahu dia sesat, tak payah bincang, saya kata. Dah nak bincang apa ustaz? Kita bincang kekurangan kita untuk memahami siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila kita dah kuat, Syiah datang, Wahabi datang, Mu'tazilah datang, Qadariyah datang, kita akan tepi sebab kita tahu kebenaran. Sekarang ni bila tak tahu kebenaran, yang kita buat lama dah hak Syiah buat, kita duk ikut. Sebab apa? Sebab kita tak ada kayu ukur dia. Marah ke saya, masuk dalam WhatsApp, siapakah Ustaz Tengku? Saya tak nak bazirkan masa tuan-tuan. Saya kata, kita dah mengaji kesesatan Syiah sampai sebulan, sedangkan sebulan itu kita tahu dah. Kalau kita mengaji ahli sunnah, dalam ahli sunnah tu apa dia? Ulumul Quran ada, ulumul hadis ada. Kita tahu nak cek bagaimana, apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan sahih, apa itu hadis dhaif. Daripada kita duk bincang kesesatan dia. Kita ngaji 40 hadis, okey tak? 40 hadis Imam Nawawi tulis tu kan, innamal a'malu binniyat, lepas tu hadis al-Islam lepas tu kan. Ni duk bincang pasal sesat orang, dia marah ke saya. Saya kata gitulah. Orang sekarang nak ajar cara hidup. Sebab tu Nabi SAW dahulu
Dia perkukuhkan apa itu Al-Quran dan Sunnah. Dia tak bincang pun pasal kitab Injil, dia tak bincang pun pasal Taurat, pasal Zabur. Bila dah kuat Syiah nak memberontak, dia tahu Syiah. Sebab apa tahu Syiah tu sesat? Tidak sejalan dengan jalan yang lurus. Tak. Sekarang dia tahu tak? Dia duduk amalkan yang Syiah amalkan. Tak tahu apa. Nah, tak tahu. Perkara ini saya pun tersentak juga tak bila Datuk Hasanuddin pernah menegur kan. Seorang itu dia kata, A'udzubillahil aliyyil azim minasyaitonir rajim. Dia tambah perkataan Ali tak? Rupa-rupanya Datuk Hasanuddin kata itu amalan Syiah. Yang dimasukkan Ali di situ memanglah dari sudut bahasanya adalah ketinggian, tetapi itu adalah amalan Syiah. Sadaqallahul aliyyul azim. Nah, benda tu sikit masuk. Dah kenapa boleh masuk? Ataupun kita ada rumah nak kita tak ngaji bagi rumah kita ni, perabot aku beli ni orang pun masukkan perabot lain, dalam perabot tu ada bom. Kita tak sedar. Bapa tak sedar? Sebab kita tak tahu perabot mana yang sepatutnya ada dalam rumah kita. Maka kita tidak boleh mengukur tak? Tapi saya harapkan saya cakap gitu tak, jemaah sini tak katalah saya Wahabi. Tak katalah saya Syiah. Kan? Kan? Kenapa? Sebab kita ni kena sibukkan diri siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ambil sebulan untuk bincang pasal kesihatan, dan ini jugalah planning dia. Planning orang kafir ni, sibukkan diri kamu dengan perkara yang tak perlu kamu sibukkan. Patutnya kamu sibukkan apa itu Al-Quran. Bila Al-Quran diturunkan, berapa ayat dalam Al-Quran? Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah, apa itu ayat nasakh, apa itu ayat yang dimansuhkan. Dalam Al-Quran bincang berapa perkara. Ini sikit-sikit tak disebut pun dalam Al-Quran. Sikit-sikit tak disebut dalam Al-Quran. Kalau ngaji bab tauhid agak macam mana akidah dia? Batal akidahnya. Kerana menganggap Allah Subhanahu Wa Taala itu telah tertinggal sesuatu untuk nak bagi tahu pada hamba dia. Ngaji bab fiqh dah apa lagi? Kan? Bila kita ngaji bab tauhid, cuba menafikan kesempurnaan Allah SWT, apa hukumnya? Sebab itu hebat kita ngaji pun ilmu tasawuf tak boleh buat. Wajib hukum dia. Ilmu tauhid wajib. Sebab itu awaluddin ma'rifatullah. Semayang tonggang-tonggik tau. Tapi sebelum semayang duk marahkan anak, mu ni bang kau. Tak, macam barol kau ni. Tak, orang Melayu tak kata barol. Tak, orang Melayu kata lembu tak. Habis-habis tinggi tak, bak satu tu. Mu ni macam bak satu. Bodoh gitu gini, lepas tu mari semayang. Apa cakap boleh? Dah siapa buat tu? Tengok cara Islam dengan cara, sebab itu dekat Malaysia ke dekat mana-mana tapi lah ni ustaz-ustaz kuat, tak ada duit pun dia buka pondok nak lawan. Dah sebab apa? Sebab pemerintah duk sibuk dengan sekolah, boleh pula lah dengan sekolah ni lah, sekolah tu tak. Pondok membuka sendiri. Lepas tu duk sibuk pasal pondok terbakar. Tutup pondok. Habis tu Bukit Aman terbakar tu, apa tak tutup? Kedai beli SP terbakar tu, apa tak tutup? Jahat ustaz ni, pagi-pagi jahat dah. Dah tahu dah terbakar, nak litar pintah dan sebagainya, bagilah bantuan. Kawan ni bukan nak ngaji benda, nak ngaji tentang Islam, nak sebut nama Allah. Dan kamu kena sedar, tak sebut nama Allah, hancur bumi ni. Dah, kerana disebut nama Allah, diazankan, maka Allah SWT jaga benda ni. Jadi sebagai penutupnya,
Saya pun tak tahu caca berbarak kan. Saya pun baru balik daripada Terengganu dah semalam. Kakak ipar meninggal kan. Okey. Jadi kita pun tengok hadis tadi, siapa yang berhijrah ubah diri dia lillahi ta'ala dan Rasulnya. Aku berubah kerana Allah dan Rasul. Bukan tu je cara dia. Kena mengaji. Nak Allah tu siapa? Nabi tu siapa? Maka penghijrahan kita nak apa dia? Dia kata la hijrata ba'dal fathi illa niyyah wal jihad. Lepas kita ni lepas ni aku nak tahu nak ilmu-ilmu dalam Islam, berjihad, penat kot mana pun nak dapat mana ilmu Islam kat masjid kat pondok datang. Nah, sebab itu pihak surau ni dia dah atur. Ustaz ni ngajar subjek tasawuf, ustaz ni ngajar bab fiqh. Tak. Saya ni tak ada dalam jadual ni. Dia celang-celuk gitu je. Datang tu ikut dahnya gomong belaka tu. Nak. Kena susun. Kalau boleh bab tauhid tu biar banyak. Ataupun cari ustaz yang mengajar tafsir tetapi dia mengarah pada ilmu tauhid. Biar banyak. Nak. Biar ramai kenal Allah. Maka niat nak berubah tadi. Niat tu apa dia? Vision. Bukan mission impossible. Niat tu adalah vision. Aku nak jadi seorang yang mengenal Allah. Lepas tu kena jihad. Takkan duduk kat rumah je. Aku nak mengenal Allah. Tengok movie. Gini ni Allah jadikan menarik juga ni dah. Wanita-wanita buka aurat. Pula dah. Berjihad. Datang ke masjid. Tengok dekat sini mengaji ni aku lemah ni, berjihad. Ini kadang-kadang ada saya duk tengok sebahagiannya aku nak jadi orang Islam tapi jihad tak ada. Nabi sallallahu sebut dah illa niyyah wal jihad. Bukan niyyah au jihad. Tu kena faham bahasa tu. Tanya doktor kita. Bahasa Arab dah, expert bahasa Arab dah. Sebab tu dia sebut niyah wal jihad. Dia tak sebut niyah awil jihad. Waw tu dan bukan aw. Maka bertebaranlah orang-orang Islam pada hari ini. Bila mereka itu nak merdekakan diri mereka, mereka kena pergi mengejar majlis ilmu. Dan yang duk ada sini tolong sampaikan kepada yang tak datang. Bukan sampaikan yang saya ceramah. Nak saya ceramah ikut dah je. Nak sampaikan bahawa kita ini kena merdeka. Cara merdekanya adalah pergi cari tempat orang mengajarkan ilmu. Maka sibukkanlah jadual kita. Ni jadual sini, aku kena pergi sini, aku kena pergi sini. Majlis Putra, Kelana Putra mengajar benda, pergi sini. Nah, tak salah. Kita duduk mengaji banyak-banyak, orang pun datang lama tak tengok kita. Sebulan tak tengok. Ada setengah gurau biar awak ada tak? Sebulan tak tengok. Kau mati dah mung. Dah aku pergi mengaji, merata aku pergi dah. Sebab aku ni bodoh. Mung dah apa duduk sini. Mung cerdik dah. Tapi mung tak nak mengajar aku. Kan? Maka itulah hijrah kita. Hijrah ini bukan retorik, tetapi dia perlukan jihad. Kalau kita seorang bisnesmen, besarkan bisnes kita. Kenapa? Ramai lagi orang Islam tak kerja. Ajar dia 10 tahun. Tak, ni sebab pengalaman. Bukan nak kata benda tak. Tak. Ini arwah bapa saya pernah buat. Tak. Tuan-tuan kalau pergi kat Kota Baru besuk tu, kalau raja ikan bakar tu, tu saya punya family business. Jadi amalan arwah apa? Dia ambil orang kerja 5 tahun dah pandai dah buat sambal. Kamu buka kedai sendiri. Kamu ambil orang kerja. Nah. Sebab apa? Sebab dia bekas orang pondok. Dia tahu tujuan dia ni nak senang, bukan senang seorang. Bila orang ada apa? Aku bisnes aku maju dah ikut aku lah. Mu buat bisnes dia. Mu nak buat bisnes dia kan. Mu ni tak pandai. Ambil dia tu aja buat bisnes.
Itulah yang orang Cina buat. Mu duduk bengkel aku, repair motor. 5 tahun mu pandai dah repair motor, buka sendiri. Ambil orang lain kerja. Itulah sistem ekonomi yang dia buat. Kita ni pada duk ngaji dalam kelas je, mu ambil benda ekonomi, tetapi praktisnya duk coreng kertas je. Nah, sebab tu orang tanya, ustaz, dah dalam Islam tak boleh bisnes. Bapa tak boleh bisnes? Saya kata, kalau kaji kisah Sayyidatina Khadijah, Abu Bakar, Umar, Abu Zar, Abdul Rahman bin Auf, berapa ramai yang dia telah menyelamatkan orang-orang miskin. Nah, kita dengar dia duduk bagi bantuan, dia infak dia ajar, akhir sekali kawan tu jadi businessman. Nah, kalau tuan-tuan nak tahu, itulah rahsia orang Kelantan. Nah, saya biasa campur dengan toke-toke Tomia dak, kontrak dak. Liah tu tak ada kerja, panggil dia. Tiap-tiap pagi duduk makan. Liah, ni mu tolong akak barang dak. Aku bagi masa kamu 5 tahun, mu kena jadi kontraktor. Dia duk pakat, duk bincang, kita nampak je bapak Kelantan duk binai gonggang kakak dak. Lepas tu bagi projek dak apa. Sekarang ni mu tak ada modal, mu tolong aku. Aku bagi kamu pikap satu, mu angkut barang je. Lepas ni mu dah pandai, mu buat renovation rumah. Barang-barang aku bagi dahulu. Dia create business economy situation tu. Kenapa? Sebab ramai mereka sebelum datang sini mondok dulu. Tahu tujuan ummah tu kenapa lah. Okey. Jadi mengakhiri hadis tadi, siapa yang berhijrah untuk dunia dan wanita untuk dia kahwininya, maka dia dapatlah yang tu. Tapi tak dapat Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat dunia sekali. Nah, wallahu alam ya. So saya mohon maaf lah. Takut ada celupa apa pula kan, tersalah bahasa apa dan sebagainya kan. Saya mohon keampunan daripada Allah SWT dan juga kemaafanlah daripada sahabat-sahabat sekalian ya, sekiranya ada kelekaan, kealpaan dan juga kekasaran ya, yang menyebabkan tersinggung dan sebagainya dalam penyampaian saya ni ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.